Perhatian, kandungan syarahan Arif Billah Ustaz Haji Hussein adalah tinggi dan mendalam. Walaupun untuk tuntunan umum, sukar untuk orang awam memahaminya. Ilmu asas ma'rifatullah boleh diikuti melalui menghadirkan diri ke seminar ataupun mengikuti syarahan ini di YouTube. Sebanyak 16 video asas pelajaran disediakan, bermula dengan pertama, ma'rifatullah, kedua, pembukaan pintu ma'rifatullah, ketiga, hati dan mata hati, dan lain-lain. Semua rakaman adalah dari seminar Ma'rifatullah yang telah lalu. Pada yang kurang memahami ilmu ini, sila elakkan diri anda daripada memberi komen. Ini kerana anda akan dihalang untuk terus berinteraksi dengan kami jika didapati komen anda itu kurang sopan ataupun tidak disenangi. Harap maklum. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa tabi'in al-qum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma ila ruhi abaina muhatina ajdatina wa li jamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat wa akhiran min Muhammad syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dalam saya punya penyampaian atau tugasan yang diberi, pertama-tama saya sudah menyampaikan ilmu ma'rifatullah pada anda dan anda menyaksikan dengan mudah penyampaiannya dan anda semua dengan mudah memahami dan mencapai ma'rifatullah dari syarahan yang diberi. Ini satu perkara yang banyak yang merasa takjub, mana hairan makrifat boleh dicapai dengan sekejap saja. Tapi ini memang saya punya tugas. Jadi pertama saya sudah sampaikan. Kedua, saya dah betulkan tentang hati. Hati yang mengingati Allah bukan sini. Sini. Hati yang halus tu di sini. Dan dalilnya yang sokong saya Imam Ghazali. Jadi kita nak ingat Allah sini. Dan saya dah tunjukkan cara mengingati Allah. Dan itu banyak yang feedback. Dapatlah khusyuk dalam sembahyang. Dapatlah bersalat, ingat Allah. Tugasan kedua saya sudah sampaikan. Ketiga, yang saya sudah sampaikan ialah arah tujuan ummah. Bahawasanya kita punya dunia 50 tahun hingga 100 tahun daripada sekarang akan menjadi dunia Islam. Itu Pop di Catholic Church pun di Vatican, dia Pop besar pun sudah akui 50 tahun ke atas sampai 100 tahun, 50 tahun hingga 100 tahun daripada 2010 dunia akan menjadi dunia Islam. Pasal kematian orang-orang kafirun tidak dapat digantikan dengan kelahiran. Jadi mereka akan hilang. Seperti Lee Kuan Yew pun cakap Singapura 50% Cina akan hilang. 18 tahun daripada 2012 hilang. Pasal
yang mati tidak hilang apa? Patah tumbuh hilang berganti, sini patah tumbuh tak berganti. Jadi separuh hilang. Separuh hilang. Dunia akan menjadi dunia Islam. Jadi saya dah sampaikan ini supaya umat Islam jangan gabrah. Jangan merasa takut. Walaupun kita ramai, kita tertindas. Di sana sini kita tertindas. Kan? Tapi banyak yang menjerit. Apa sudah jadi dengan umat Islam? Kemana arah tujuan kita? Walaupun kita banyak, kita tertindas di sana sini. Kita ibarat buih di laut, tak ada kekuatan. Saya sudah sampaikan ini. Jangan khawatir, dunia akan menjadi dunia Islam. Kekhawatiran ini juga Rasulullah sudah timbulkan. Susah hati baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak umat baginda belum masuk Islam lagi, belum beriman. Allah berfirman, kalau Allah mau satu dunia itu Islam, Allah boleh. Dan dia suruh Rasulullah jalankan tugasnya menyampai. Kalau dia mau satu dunia itu Islam, dia boleh. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Berarti dia ada DP plan. Bukan masa Rasulullah semua akan jadi Islam. Masanya akan datang. 50 tahun ke 100 tahun dari sekarang. 2020, 2010, dunia akan. Berarti dari start 2060 ke atas. Dunia akan. Nak dekat 2060 dah. Lebih ramai masuk Islam. Lebih ramai lagi yang orang Islam. Lebih banyak orang kafir dan meninggal. Tak ada ganti. Jadi itu saya sudah sampaikan supaya umat Islam jangan khawatir. Sabar dan lihat Lauh Mahfuz berjalan. Dan lagi satu saya sampaikan amanah kita. Yang orang banyak tersilap. Dia kata amanah kita menjaga kesekataran. Environment. Gasak dia apa benda tu kan. Dalam bahasa orang putih environment lah. Kesekataran lah. Persekataran gasak dia lah. Sekitaran. Okay. Kita kena jadi sekitaran kita. Itu ada orang ke amanah. Itu dah jadi gardener. Itu yang bertugas mengapa Allah nak kasih pada gunung, pada bumi, pada langit. Saya jaga sekitaran. Kan? Ya, amanah yang gunung pun tak nak kau. Puih tak nak. Gunung, langit, bumi. Puih tak nak. Nak bawa Pak Cukup balik beriman pada Allah kan. Bawa iblis, setan beriman pada Allah. Bukan senang. Dia goda kita sekarang kita nak pujuk dia kan. Kita nak goda dia balik sebalik pada Allah. Bukan senang. Dalam pada kita yang kena. Khalifah. Pasal tak ada Nabi-Nabi lagi. Rasulullah akhir khataman Nabi. Kita kena. Ramai dia di atas tu. 9 dia 1 kita. Kita kena naik dan bawa mereka pulang. Menyembah Allah. Subhanallah. Tuhan yang satu. Baru kita membuktikan kebijaksanaan Allah. Melantik kita sebagai khalifah. Yang iblis meragukan, mengatakan betul ke engkau nak lantik ini yang tidak akan bersyukur dengan kamu, yang akan berperang di antara sendiri, kau nak lantik ini orang. Allah berfirman, aku tahu, sungguhnya aku tahu apa yang kau tidak tahu. Jadi kita akan buat dia balik beriman pada Allah. Dan itulah kerana dia kena hidup sampai hari kiamat untuk menyaksikan ini. Dia ingat, dia minta, ya Allah kasih aku hidup sampai hari kiamat. Sebenarnya ada sebab tu. Dia akan hidup sehingga hari kiamat menyaksikan dia dan yang lain-lain syaitan-syaitan kembali beriman kepada Allah. Di situ Allah maha bijaksana. Allah buktikan. Jadi itu yang keempat. Yang pertama, makrifat saya senangkan. Alhamdulillah. Kedua, saya dah tunjukkan di mana hati yang sebenarnya. Bukan dekat sini. Sekarang makin orang pakai hati plastik. Macam mana nak ingatkan lah. Bahkan taruh tip di kodo dalam.
Ketiga, tujuan ummah. Supaya ummah jangan gabrah. Relax. Dan keempat, amanah kita di atas. Pasal sekarang tahun 2020 ke atas akan start pembinaan civilization apa? Bukan tamadun, macam perumahan apa tu? Macam satu bandaran. Bandaran, dia nak bikin bandar dekat bulan, dekat mari. Macam inilah colonization. Macam dulu kita Inggris, Portugis, Belanda kan dia pergi ke benua-benua yang jauh-jauh untuk menakluk kan dan mendapat kekayaan. Itu 2020 akan start. Rusia akan bikin bandaran di bulan. Eropah akan bikin bandaran di mari. Dah start planning lah. Sudah ada tu. Dan ada yang lain macam-macam sudah akan start. Dan di situ juga kita ada fatwa melarang kita pergi. Yang saya tidak setuju. Pasal apa yang apa tu nak bikin bandaran di mari one way ticket. Siapa nak duduk situ one way ticket. Pergi tiket pergi. Orang duduk tetap di sana. Jadi fatwa dilepaskan mengatakan haram. Kita tak boleh pergi. Tapi saya tak rasa itu risiko yang kita mesti ambil. Kalau orang berjaya, kita ketinggalan. Tapi umat Islam, insyaAllah, kita akan jadi satu umat, itu umat Islam 50 tahun ke atas lah. Tapi 2020 orang dah start nak bikin bandar di atas. Jadi itu tujuan ummah kita akan naik di atas. Dan di sana syaitan-syaitan banyak kita akan bawa mereka balik menyembah Allah. Jadi yang keempat, tugasan kita punya amanah yang Allah beri. Yaitu sebagai khalifah dia. Akan aku tundukkan langit dan bumi dan di antaranya untuk kamu. Bukan saja Allah akan aku tundukkan bintang-bintang dan matahari untuk kamu. Ya Allah, Ya Rabbi. Di hari muka ilmu lagi hebat. Matahari kita boleh tundukkan. Bintang-bintang kita boleh tundukkan. Allah janji. Dan siang dan malam akan tundukkan untuk kamu. Di hari muka. Cik kita daripada ilmu lagi tinggi daripada sekarang. Sekarang kita baru cucit. Cik dia. Hebat ilmu dia. Allah akan beri. Dan ini hari sambung daripada jahit 1 dan 2, saya nak menyampaikan untuk cara pemikiran kita mesti berubah. Paradigm shift. Paradigm shift. Paradigma tu mesti berubah. Cara kita memikir mesti berubah. Untuk mendapat kedamaian dalam dunia. Kalau tidak berubah, tak boleh. Untuk capai ini mesti ada makrifat. Tak ada makrifat susah. Dan ilmu makrifat ni kita cuba buka pada yang bukan Islam. Orang boleh faham. Kalau doktor di IMH masuk kelas dia, kita buka. You also have this Islam. Can I bring my family? Sure, boleh. Orang yang bukan Islam pun boleh faham. Pasal Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat, bila engkau jumpa kaum Yahudi, tunjuklah mereka beriman kepada Allah atau belum beriman. Bila mereka bersetuju, makrifatkan mereka. Sesudah mereka makrifat, beritahu semayang 5 waktu adalah wajib. Awaluddin makrifatullah. Jadi inilah kefahaman ni sangat perlu. Pasal apa? Bila kefahaman tu meninggi, kita dapat mengatasi banyak perkara. Seperti zaman-zaman dulu, pukul 7 mesti tutup pintu kan? Tutup tingkap zaman saya lah dulu. Tak lama dulu. Itu cara rumah kampung kan? Pukul 7 mesti tutup ni. Tidak menjerit orang tua kan. Tutup. Nak masuk syaitan mak hantu masuk. Tutup. Pukul 7.
Sekarang pukul 10 malam pun tak dapat buka, relax. Tak ada apa-apa. Beza cara pemikiran. Dulu anak dara mana boleh keluar malam? Sekarang pukul 11, 12 bisa berjalan ni. Lain, beza. Dulu orang mengandung mana boleh keluar rumah. Sekarang shopping center pukul semalam mengandung. Tolak baby. Tengah malam balik shopping NTUC mengandung lah. Dulu mana boleh. Cara pemikiran sudahlah. Dulu kalau kita belajar agama mana boleh pakai baju kemeja. Semua pakai ni. Dulu lah kan. Dulu orang sembahyang mesti pakai songkok. Sekarang mana? Banyak tak pakai songkok kan. Beza. Cara pemikiran beza. Dan kita ni ilmu pun meninggi. Telefon dulu, telefon sekarang lain kan. Baru tadi saya dengan isteri baru discuss nak pergi belajar iPad. Ada kursus kat apa ni? Dekat ini community center. Habis kita asyik bela je kan. Dia cakap bela. Baik, pergi belajar lah. Tengok apa boleh kita belajar kan lah. Boleh lah, boleh kan. iPad pun kita tahu. iPad tu macam mana saya ingat. Saya bilang dia boleh jadi yang besar sikit lah. iPad lah. Kau besar lagi dah tablet. Itu saya tahu lah kan. Yang kecil tu kita main biasa lah kan. Itu TUA selalu pakai yang kecil sikit tu kan. Ilmu berubah. Kita punya cara penerimaan berubah. Paradigma berubah. Cara pemikiran kita berubah. Jadi ini yang kita lanjutkan di sini tentang jahit 3. Bila kita lahir, BOGL, nak sebut segana. Betul tak? Tak bawa apa-apa pun. Pampers pun tak bawa. Susu pun tak bawa. Kenapa kita lahir BOGL? Langsung tak bawa apa? Kerana peruntukan sudah disiap untuk kita. Kita peruntukan sudah siap. Ketetapan sudah siap. Kita lahir ketetapan kita. Mak bapak kita siapa? Adik-beradik kita siapa? Sudah siap. Bangsa kita apa? Keluargaan kita apa? Agama kita apa? Sudah siap peruntukan. Dan kita sekolah di mana? Sampai peringkat berapa? Lepas tu apa pekerjaan kita? Sudah. Siapa kita punya isteri ke suami? Ketetapan. Ataupun bujang seterusnya. Dan anak cucu kita dan masa kewafatan kita. Kita lahir tu suara ready tu. Menunggu kita. Sebab kita tak bawa apa-apa. Terus kita menerima kadak dan kadar kita tu. Kadak dan kadar sudah ready. Dan kalau you lahir dalam keluarga nak kakek nak benar. Boyan lah kan. You lahir wais mangan. Jauh lah. Wan nekem. Tu kena taruh nanda. Nekem. Macam-macam bangsa. Kalau keluar speaking orang putih tu orang putih lah. Tapi dah ditetapkan. Rencana aku teguh. Ketetapan aku teguh. Tidak boleh berubah. Bila dia siapkan ketetapan itu, kun. Tengok tu, sebelum kita lahir, kun. Sampai masa kita lahir, ini ketetapan kita. Lepas tu kita pun hilang. Baru ni orang buat ganti. Ketetapan baru. Kan? Datuk nenek kita dah tak ada dah. Sekarang kita pula ganti kan. Anak kita jadi bapak dah. Kita dah jadi datuk nenek. Ganti. Ketetapan tu sama ada kita suka tak suka berjalan. Rencana aku teguh. Sunnatullah aku tidak akan berubah. Tak ada satu aku lupakan. Walaupun lebih kecil dari atom. Seperti dia punya ketetapan itu perfect. Sempurna. Faham
Jadi kita tidak ada pilihan. Itu yang Syekh Abdul Qadir Jalani kata. Kita tak ada pilihan. Itu yang Stephen Hawking, Profesor Stephen Hawking berkata, goodwill is just an illusion. Maknanya, bukan will, free will. Free will is just an illusion. Maknanya, kebebasan memilih adalah khayalan. Tak ada. Ada awak lahir, ada malaikat suruh pilih, nak jadi kaum Adam ke kaum Hawa? Ada? Tak ada. Kita pun ada. Nak jadi kaum Adam ke kaum? Tak ada. Tak ada. Tak ada pilih. Jadi awak lahir kaum Hawa, kita lahir kaum Adam. Ada lahir, apa kata bang? Ada pun ada. Tak ada pilihan juga. Sudah ditetapkan. Boleh terima? Boleh terima? Boleh kita ubah? Kalau kita boleh ubah Allah berplan, betul kita lagi pandai daripada Allah, betul tak? Betul tak? Kalau arkitek cakap dia pandai, kita boleh ubahkan dia. Jadi kita lagi pandai. Tak boleh. Dia maha bijaksana. Tak boleh. Tak boleh kita ubah. Tetap rencana aku teguh. Itu yang Rasulullah SAW berkata, kalau kau ingat kau boleh elak suatu berlaku, akan berlaku pada engkau. Sudah ditakdirkan. Atau kau kata kau boleh kena, boleh takdir kau tak kena, tempat kau di neraka. Dan jangan kau mengandai, kalau aku buat begini, buat begitu, kau buat begini, buat begitu, takkan berlaku. Tak boleh. Katakan itulah takdir. Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu tak boleh terima rukun iman ke-6, semua itu datang dari Allah, walaupun jahat ataupun baik. Kalau kamu tak boleh terima ni, kamu sedekah emas segunung Uhud, Allah tolak. Sebab kamu belum beriman. Itu pasal saya jadi pelembagaan kita yang baik dan jahat daripada siapa? Allah. Dan rukun iman hanya ada 6, tak ada 7. Baik daripada Allah, jahat daripada kita itu 7, tak ada. 6 saja. Boleh terima dia, tak boleh ubah kadar dan kadar kita. Boleh terima. Boleh terima takdir itu tetap, tak boleh ubah. Boleh terima. Pasal ini kita nak paradigma berubah. Kalau kita boleh terima, boleh kita boleh. Dan yang apa tu, memastikan ini berlaku. Apa juga yang tetap dalam ini, ketetapan dia ni, mesti berlaku. Berarti seniman yang menjalankan skrip ini, memastikan skrip ini berlaku, apa yang dia buat mengikut skrip. Seniman yang memastikan apa yang ditulis sebagai skrip itu akan dilakukan dengan sempurna. Seniman itu siapa? Zat dia. Mesti faham kan? Jadi yang memainkan peranan zat dia. Peranan itu daripada Lauh Mahfuz, skrip dia. Jadi Imam Ghazali berkata, kalau kau tahu, kau tidak wujud. Faham? Kalau kau tahu, kau kenal Tuhan, kau kenal diri, kau tak wujud. Yang wujud, siapa main peranan? Peranan dia datang daripada mana? Adakah daripada kita? Ada, dia tak wujud. Pasal itu kita sudah belajar lebur. Kau dah tak wujud, mana lebur? Betul tak? Kalau dah lebur, boleh bersuara tak? Dah lebur, tak boleh bersuara. Itu pasal mesti jahit. Takut terlepas suara kan? Jahit. Faham? Jadi kalau kita boleh faham ini, kita tahu dulu minggu lepas, tak ada soal ujian. Kalau sudah ditetapkan, mana ujian? Tak ada soal ujian. Bagi orang yang mengetahui. Ujian mana kita boleh, masih boleh elak-elak ujian. Ketetapan. Tapi yang belum berpengetahuan,
mengatakan ujian. Bagi kita tak boleh. Kita dah tahu rahsia dia. Siapa seniman dia? Dia berskrip daripada mana? Siapa yang memastikan apa tertulis di lauh mahfuz akan dijalankan? Siapa? Zat dia. Seniman itu siapa? Tak boleh lari punya. Faham ke tak? Jadi bukan soal ujian, ketetapan. Itu pasal Rasulullah SAW berkata, bila satu berlaku cakap takdir, cakap itu sudah ditakdirkan. Ketetapan dia. Boleh kita elak, boleh kita ubah, boleh. Ingat ya. Dan memastikan dia berlaku dia punya zat. Betul tak? Saya tanya ada campur tangan kita dalam urusan ini? Ada ke tak ada? Urusan ni semua dalam tangan siapa? Allah Subhanahu. Jadi aku yang mengurus, terus menerus mengurus. Tidak tidur. Kalau tidur nyahaya gitu kan, tengah nak minum jam. Kenapa ni? Allah tengah tidur. Tak boleh. Dan tidakkah manusia tahu tidak sedikit campur tangan mereka dalam perkara ini? Tidakkah mereka memahami perbicaraan? Celaka kamu. Bagaimana kamu memikirkan? Celaka kamu, bagaimana kamu menetapkan? Bukan kita. Ya. Faham tak? Faham? Masuk. Ada orang. Faham ni? Faham lah. Jadi lagi sekali, siapa yang memainkan peranan? Peranan tu daripada mana? Siapa yang siap tetapkan? Allah. Ada kita campur tangan? Tak ada kan? Langsung tak ada campur tangan. Jadi kalau dah ditetapkan, awang kena pukul dengan Ali. Jadi itu hari awang tengah jalan, Ali pukul dia pasal dia memata dengan Ali punya bini atau girlfriend. Ali tunduk. Faham? Saya tanya awak, sudah ditetapkan ke tidak? Siapa yang memastikan Ali pukul awang? Zat dekat mana? Ke Ali. Siapa yang memastikan si awang kenyat mata dengan Ali punya girlfriend? Zat dekat mana? Ada campur tangan Ali dan awang tak perkara ni? Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Langsung tak ada. Tapi dia bertumbuk kan. Tapi kalau dia ada ini ilmu, selepas bertumbuk ini ilmu datang, Ali akan cakap pada awang, "Wang, sorry wang." Awang berkata, "Tak boleh. Ini dah tertulis, kau mesti bantai aku dah." You faham? There's not hard feeling tau. Kau mesti bantai aku. Aku boleh tulis kenyat mata lah. Kalau tak ditulis, aku takkan kenyat mata. Okey, mari kita minum kopi. Oh, ya. Itu dipanggil paradigma yang tinggi. Berubah. Dan sudah ada ini ilmu. You faham? Dia sudah ada ini ilmu. Dia dapat ni ilmu, dia jumpa semula, dekat Ali kata, Wang, minta maaf dulu aku pukul kau. Tak payah. Kau dah belajar ni ditetapkan. Di zat pada aku, saya tetapkan aku kenyit mata kat kau girlfriend. Betul, Wang. Aku punya zat dan petang kau. Dah tetapkan kan? Wah, kita dua-dua tak boleh elak, mesti buat ni. Kalau kita mengandai, Rasulullah tak kasih. Abu, Wang, kau tak marah. Aku nak marah, bukan kau bantai aku. Aku tak wujud. Kau pun tak wujud. Yang main sandiwara awang dan Ali ialah zat dia. Tengok, pandangan pahaman lain. Baru boleh ada keamanan. Betul tak? Kalau tidak, awang mendendamkan. Kau jaga kau. Satu hari aku kasih kembali. Kan? Ya, aku maafkan Abu yang parut yang tinggal ni. Kan? Yang kau bantai dengan kau kuku besi tu sampai bercap kan. Bercap tiger sih kan. Tak boleh hilang kan.
Santai. Ini aku tengok cermin, tiada maaf bagimu kan. Betul tak? Tengok cermin, tiada maaf. Tapi bila sudah paradigma berubah, dia sudah faham ni, sudah ada keamanan. Faham? Jadi dunia mesti mau berubah paradigma. Kalau tidak, walaupun sekarang ada keamanan di Palestin dengan Israel, ini tidak akan untuk selama-lamanya. Pasal yang Palestin yang mati 15-16 orang anggota dia tinggal sekota kantor. Mak, bapak, datuk, nenek, adik dia semua habis kena bom. Dia seorang dia boleh lupakan. Dia boleh maaf. Tarut tetap tinggal. Dan banyak yang kena bom. Rumah-rumah habis. Boleh dia maafkan? Mungkin. Boleh dia lupakan? Mana boleh? Kan? Macam kita nak lupakan, macam nyawa tercabut nak lupakan. Tak boleh. Dan kita lihat ni berlaku. Perang Jepun dah berapa lama, betul tak? Masih negeri China, negeri South Korea tidak boleh melupakan. Boleh jadi dia dah maafkan, tapi tak boleh dia lupakan. Sehingga Abe tu nak pergi temple dekat Jepun, yang ada tertulis nama-nama general yang masa perang Jepun melakukan keganasan, pembunuhan di China, di Korea. Di situ ada nama-nama general. Jadi bila Abe nak pergi, Prime Minister Abe nak pergi ke temple, China mengaruk, South Korea mengaruk, sampai putus hubungan. 50 tahun lebih, tahun Jepun 45 kan, dah lebih setengah abad, masih tak boleh lupa. Pasal paradigma tidak setinggi itu. Begitu juga di Beslan Massacre di Rusia, di mana 300 lebih murid-murid dibunuh. Masih tiap-tiap tahun orang datang memperingati dan menangis dan sebagainya. Tak boleh, boleh dimaafkan, tarut tetap tinggal. Bagaimana boleh kita aman? Tak boleh aman. Melainkan kita bukan saja maafkan, kita hapuskan juga dia tertarut. Di sini kita tengok Rasulullah SAW. Bila dia menaluki Mekah, dia masuk. Dia maafkan Hindun dan dia lepaskan. Dia tak buat apa-apa. Dia tak Hindun yang nak makan hati Sayyidina Hamzah. Ingat Hindun? Dia lepaskan. Rasa dia maafkan, dia lepaskan. Wasi yang tombak Sayyidina Hamzah, dia maafkan dan dia lepaskan. Berarti tarut itu sekalipun lupakan. Untuk mencapai ini kita mesti sampai itu taraf. Kalau Palestin sama Israel boleh terima, ini adalah ketetapan. Mesti berlaku tak? Apa yang pastikan berlaku? Berperang dan membunuh. Apa dia? Itu ketetapan. Apa yang pastikan berlaku ketetapan itu berlaku apa dia? Zat dekat mana? Dekat mana? Palestin dengan Israel. Kalau dia boleh faham, maka ada campur tangan manusia dalam perkara ini tak? Tidak. Siapa yang menguruskan ini? Allah SWT. Ada hikmah tak? Mesti ada hikmah tak? Ada. Apa hikmah dia? Supaya kamu berfikir lebih tinggi. Supaya paradigma kamu berubah. Supaya kamu faham ini tak ada campur tangan kamu dalam perkara ini. Aku yang menjalankan. Dan adakah dia zalim? Zalim ke tidak? Allah. Kenapa dia tidak zalim? Zat dia. Dan zat dia. Dan kalau zat dia boleh dia kasih zat dia dengan zat dia berperang, boleh tak?
Boleh dia kasih zat dengan zat dia main mati-mati, boleh tak? Saya kata main pasal zat tak boleh mati. Main, tembak mati, main-main aja. Boleh tak? Itu dekat senda gurauan. Dunia ni senda gurauan. Main-mainan. Tidakkah kamu memahami perbicaraan? Ini dia. Bukan senda gurauan dengan kita kan? Kita bersenda gurauan, dia bersenda gurauan. Faham? Jadi kalau kita boleh faham ini, adakah manusia itu buat kerana dia nak buat, atau manusia itu buat kerana zat itu memastikan ketetapan itu berlaku? Mana satu? Ya. Ini kita mesti terapkan dalam kita supaya paradigma kita berubah, cara pemikiran kita berubah. Kita melihat sesuatu berlaku, pertama sudah ditetapkan. Kedua, siapa yang lakukan? Zat dia. Bila kita pandang begini, boleh kita maafkan. Orang datang tempeling kita. Boleh kita maafkan. Boleh tak? Itu yang Sayyidina Isa berkata. Kalau dia sepak kau sebelah kanan, kasih dia sepak sebelah kiri. Itu pasal Habil berkata, kau nak bunuh aku Habil, aku tak akan angkat tangan aku melawan. Pasal dia sudah tahu. Kan? Kalau dah ditetapkan dia kena bunuh, tetap dia kena bunuh. Tak ada lain cara. Dia sudah tahu. Kan? Itu pasal Nabi Yaqub, dia tahu. Diorang aniaya Nabi Yusuf, anak-anak yang lain. Dia diam. Simpan sampai buta. Terima. Dia sudah tahu. Itu pasal cakap jahit. Diam. Kan? Dan reda. Reda, sabar, tawakal, reda. Pasal dia bermain dengan zat dia. Kita tak wujud tengah lebur. Dia bermain dengan zat dia. Jadi kalau kita bila kita sampai pada paradigma itu, baru kita layak menjelajahi, menduduki dan colonize apa? Menjajah bumi di atas, menjajah, colonize, menjajah bumi di atas. Yang ada satu banyak syaitan. Dan kita akan perang dengan dia dengan tanpa rasa kejam, rasa benci, rasa apa tu nak lanyak kan. Ada banyak goda gitu dulu kan, kita tembuta, tak ada. Kita akan perang mereka kerana itu perintah Allah. Peranglah mereka sehingga agama itu hanya untuk Allah. Peranglah mereka sehingga tiada fitnah bagi Allah. Kan? Jadi kita akan perang dia. Tapi kita berperang dengan paradigma yang tinggi. Bila kita kalahkan dia, akan kita bunuh dia? Tak. Pasal kita diberi tugas perang. Allah tak bunuh mereka. Tak ada. Perang. Dan dengan paradigma yang tinggi ni, lepas perang Allah berfirman, tak ada paksaan dalam agama. Dengar tu. Kalau mereka melepaskan tarut, itu yang dia sembah ke atas. Dan pegang kepada tali Allah. Inilah bukhul tali yang kuat. Dan Allah suruh gunakan bahasa yang baik. Tujuk mereka masuk Islam. Dan kita hanya boleh sampai itu peringkat kalau kita sampai ini paradigma. Cara pemikiran kita soal lain. Kita tak pandang iblis syaitan itu sebagai musuh. Kita pandang ini adalah satu ketetapan. Kita mesti perang dengan dia. Dan kita pandang dia juga perang dengan kita. Dia mesti perang juga kerana itu apa? Dan dia itu siapa? Dan kita siapa? Tak ada sedikit campur tangan kamu. Dia dah tahu. Jalan. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya terbukti Allah Maha Bijaksana. Faham?
Itu cara. Begitu juga kita. Kan? Kalau kita boleh naikkan paradigma kita, cara kita bergaul dengan sesiapa saja akan menjadi lain. Dah tak ada jadi personal, dah jadi profesional. Tak ada personal, tak ada pribadi lagi. Semua profesional. Kan? Makna tak semua tu berlaku bukan macam dendam-mendendam, semua dah tak ada lah. Kita sudah faham di sebalik semua ini zat dia yang lakukan, di sebalik semua ini ketetapan dia. Faham? Jadi saya tanya awak, dan di sini balik pada Awang dan Ali. 3 minggu lepas Ali sudah petang Awang kan. Sekarang dia sudah belajar ni, dia paradigma sudah berubah. Dan dia sudah faham. Ali mesti bantai Awang. Kerana apa? Sudah ditetapkan. Yang bantai Awang, siapa? Zat dia. Awang mesti kenyat mata dengan Ali punya girlfriend kan. Pasal itu apa? Ketetapan. Siapa yang kenyat mata? Zat dia. Saya nak tanya satu soalan cepu emas ni. Sudah ready? Sudah ready belum? Mestikah Ali minta maaf pada Awang? Mesti ke tidak? Tak ada soal kemaafan di sini. Dia sudah faham. Dia faham? Tak ada soal kemaafan. Bukan Ali tuyut, Awang tuyut. Faham tak? Tak ada soal kemaafan. Tak ada soal kemaafan Palestin dan Israel mesti minta maaf dengan Palestin. Tak ada soal. Tak ada soal kemaafan yang Jepun mesti minta maaf dengan China dengan Korea. Ia faham? Ini paradigma soal lain. Jadi adik-beradik anda buat pada anda. Dan kita terima, kita sudah tahu. Satu hari dia sudah bang minta maaf. Ada soal kemaafan ke tak ada? Tak ada apa nak maaf. Ini kadar dan kadar. Tengok. Jadi kita aman. Dia yang tak aman. Dia ingat dia berdosa. Aku dosa dengan abang aku. Allah, aku mesti minta maaf. Kita relax. Sebab kita tak ada dosa. Dia buat tu kerana suatu ketetapan. Boleh dia elak? Tak boleh elak. Dia tak dapat pinjam kereta kita pancit ke 4-4 tayar kita kan? Betul tak? Kita tahu dia pergi kerja kan? Tapi marah ke kita? Dia sampai di paradigma marah tak? Tak boleh. Dia mesti buat tak? Mesti buat. Kan? Jadi kita bikin balik lah. Kita tak marah. Pasal yang buat bukan dia. Yang buat siapa? Zat. Dan ni ketetapan. Nasib baik hari itu kita tak pakai kereta. Pasal dekat situ ada lubang besar. Kita jalan saya masuk. Ada hikmah. Jadi bila dia yang tak marah, alamak aku dah berusaha. Kita relax. Kita tahu. Pasal paradigma kita lain. Bila dia datang minta maaf, kita tak ada dosa dia. Saya pancik kat bang bertanya tak ada dosa. Tak ada. Dia tak boleh faham. Sebab paradigma dia tak sampai seperti Musa dengan Hidir. Tak boleh. Kau bunuh budak dia tak bersalah ke? Dia bukan aku buat dengan kehendak aku. Dia tak faham. Hidir berkata bukan aku buat dengan kehendak aku. Dia tak faham kat situ. Musa. Dia baca. Bukan aku buat ni dengan kehendakku atau kemahuanku. Bukan. Dia tak faham di situ. Jadi kalau kita cakap dengan kita dengan adik, tak ada kau tidak maaf, kau tak dosa dengan abang. Bukan kau buat dengan kehendak kau. Lagi tak faham. Betul tak? Pasal paradigma tu. Jadi kalau kita nak aman seluruh dunia, mesti sampai ni. Dan tak ada soal, Jepun mesti minta maaf pada China. Pasal apa?
yang menjalankan semua zat dia, ketetapan dia. Cina tak wujud, ini hanya sifat dia. Jepun tak wujud, Korea tak wujud, Ali tak wujud, awang tak wujud. Yang wujud zat dia. Zat dia bersandiwara. Soal kemaafan tak ada. Suami awak dulu, bekas suami. Wah, macam-macam awak berkorban. Penghabisan dia tinggalkan awak begitu saja. Kan? Lafaz talak terus lari cabut. Kan? Memang dulu teror lah dia. 15 tahun dia datang balik dah jadi baik lah. Warak lah. Memang nak jumpa awak, nak minta maaf dosa-dosa lama kan. Macam mana awak berkorban ini semua. Gadai untuk dia tahu. Dah tak ada ini pun cabut. Kerana dia, kerana mu kan. Dan ini dia tengok dah boge, dah tak ada lagi, dia lari sampai hati kan. Dia tengok cermin nampak boge geram ni, tak boleh kan. Tapi ada hikmah awak masuk kelas ini. Hati parah, masuk Ustaz Husin ni kelas tu, apa mungkin dah awak dah paradigma berubah. 15 tahun dia balik warak. Dia duduk Indonesia, dia jadi Pak Kiai. Nak minta maaf. Saya mau minta maaf. Dulu macam-macam saya buat awak. Tapi saya tak dapat tebus. Ini saya dapat tebus balik. Mau marah? Kan? Mau marah? Mau maafkan kak? Dia cakap maafkan je, jaga je. Tak perlu. Dia tak kiai, tak perlu. Awak tidak bersalah. Ada, itu yang gadai-gadai tak boleh tebus itu. Tak ada buat salah. Dia bentuk lanjut. Paradigma. Kamu enggak buat salah. Jangan apa tu, macam-macam. Tak ada soal maaf, kamu tidak buat salah dengan saya. Tapi dia tak boleh faham. Tapi awak aman. Pasal awak tak carry the baggage. Itu bahasa orang putih lah, bahasa Melayu tu. Awak tak bawa beban tu. Beban tu tak ada dengan awak. Awak dengan Allah. So, beban tu tak ada. Aman. Tapi dia tak, itu pasal Hidir berkata, Musa, kau bunuh ni, tiada maaf bagi kau buat kesalahan yang besar. Hidir, aku buat ni bukan dengan kehendakku atau kemahuanku. Dia tak faham. Pasal Hidir tu apa? Zat juga. Kan? Kalau kita cakap dengan ilmu Pak Kiai tu, kamu buat ni bukan dengan kehendak kamu, dia tak faham. Dan saya yang cabut ni gadai bukan dengan kehendak saya. Dia tak faham. Dia cakap ni tak boleh faham. Tapi kita sampai dulu kita faham. Itu yang Habil berkata, kau nak bunuh aku tidak akan lawan. Aku takut akan Tuhanku. Dia sudah kenal. Dan kalau dia lawan, berarti dia sudah wujud. Dan dia mesti berserah. Apa Allah tetapkan, itu zat akan lakukan. Tapi dia tak boleh ambil inisiatif dia. Maka dia dah jadi darakulah. Timbul balik. Faham ni? Baru dengan cara pengiran yang tinggi ni, dunia akan jadi aman. Baru kita faham semua yang berlaku ini adalah satu sandiwara ilahi. Baru yang kita tahu semua ini adalah seniman zat dia. Mengikut skrip ketetapan dia yang tidak boleh berubah. Dan manusia ada pilihan ke tak ada? Tak ada. Tak ada pilihan. Dia mesti buat. Itu ketetapan.
Dan yang buat tu manusia ke zat dia? Zat dia mempastikan kekuatan dia berlaku. Jadi kalau zat dia yang membuat ni semua, wujud tak manusia tu? Tak wujud. Kalau tak wujud, ada soal kemaafan. Ada ke tak ada? Tak ada. Kan? Jadi ada dapat skrip yang jadi jahat, ada skrip yang baik, ada jadi skrip yang handsome, ada skrip yang lebih handsome. Macam itu skrip lah kan ada. Tapi there is no hard feeling dalam bahasa orang dalam bahasa Melayu, tak ada rasa geram. Macam begitulah maksud dia kan. No hard feeling. Engkau dengan bahagian kau, aku dengan bahagian aku. Dan yang memastikan kekuatan yang berlaku ialah apa tu? Zat dia. Buka kipas ni. Kipas panas. Panas lah. Awak tak panas, saya panas. Faham ni? Ada soalan sebelum kita masuk ni? Tak ada soal kemasan. Kan? Ya, dia buat sebelum dia dapat. Kan? Kalau kau ikut saya lecture dulu, bila ini berlaku, diam kan? Yang apa, isteri main mata ni, dia cakap, dia tak boleh apa, dia diam. Tapi tak wujud. Lebur. Macam mau diam. Sini. Satu pemikiran yang lain. Faham ya? Tapi kita dah faham secara ilmu lah. Dari segi praktikal, itu insyaAllah. Tengok saya doa kita boleh. Amin. InsyaAllah. Tapi sebelum ke praktikal, mesti kita tahu ilmu tu kan. Dah tahu, insyaAllah. Bila jatuh bangun, penghabisan, dapat. Inilah orang-orang Allah yang ditanam pada mereka keimanan dan kehormatan. Ada soalan lain? Tak ada? Okey. Siapa? Okey. Bertobat apa soalannya? Jadi kalau kita dah tahu ni, bukan saya tobat, kita ni berserah. Ya Muhammad nak langkah pertama-tama berserah diri. Surrender. Itu Islam. Islam tak kata tobat jadi Islam. Tak ada. Berserah. Bila dah kenal gini, jadi boleh dikatakan itu kita, yang dulu tu jahiliah lah. Masa jahiliah. Dah faham ni kita surrender. Itu inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mati lillah. Surrender. Kalau tidak, dia tak boleh bunuh budak tu. Kalau dia tak surrender tu. Masih ada dia. Kalau masih ada dia, kenapa aku mesti bunuh budak ni kecil ni? Kan? Tak boleh. Bukan aku buat dengan kehendak aku. Ini zat. Kita sudah faham. Jadi bila kesuada ni kita menyerah lah. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? La haula wa la quwata illa billah. Wali wadidi. Habis. Masih belum ada peace. Belum ada keamanan. Belum ada, masih kita begitu, belum ada keamanan. Dia sampai peringkat itu, baru keamanan tulen. Keamanan tulen itu dia. Paradigma berubah. Kau masih lihat dosa tak dosa, salah tak salah, mau tak mau. Dia mesti mau sampai itu peringkat. Dia asli berkata, ketenteraman inilah kita berhubung terus dengan Allah. Itu yang dia kata, hai jiwa-jiwa tenteram, kembali kepada aku. Ini dia. Mana boleh tentram kalau parut ada tinggal?
Tak boleh kan. Aku maafkan. Nabi pun ampunkan umat dia. Aku pun ampunkan. Tapi aku tak lupakan. Itu yang susah kan. Ini mau lupakan, baru boleh aman. Kalau tak lupakan, itu masih berdarah kan. Mesti mau lupakan. Bagaimana itu paradigma mesti tinggi yang dia tu tak bersalah. Ini susah. Tapi dia tunggu aku lagi aku kata dia tak bersalah. Mana boleh? Itulah. Inilah seperti dia cakap, pepesan aku dengan kau kan. Kau tidak akan faham apa yang aku faham. Kan? Kau tidak akan ada kesabaran apa yang aku tahu. Tak boleh. Kan? Faham tak kau? Ini dia tumbuk you pun cakap, tak apa, tak berdosa. Bukan you buat. Ini dia bagi, bukan you buat. Dia tidak faham. Tapi insyaAllah, Allah berjanji wali-wali dia tidak ada keraguan dia. Berarti Allah akan lindungi. Tak sampai dia berpukul dia. Allah akan lindungi. Kita belum khawatir dengan manusia berkejahatan. Boleh sampai ini peringkat. Ini saya pesan. Kita yang khawatir dia sampai peringkat syaitan berjahat. Rasulullah SAW sampai dia datang kepada kumpulan kaum Quraisy, dia yang beri cadangan bunuh Rasulullah. Iblis naklah kau anak ketua-ketua kaum Quraisy bersatu kau bunuh Rasulullah. Ini yang jahat. Dia akan cari jalan untuk nak hapuskannya. Ini yang ia mesti jaga. Saya dah melaluinya 3 kali. Saya tahu berbalik kepada Allah. Pertama kali hampir saya maut. Ya Allah, lindung saya. Kedua kali dia nak try kasih saya paralyze. Pun tak jalan. Ketiga kalinya baru berlaku fitnah. Tapi saya nak tengok apa berlaku. Tapi saya tahu daripada dia. Ini mau jaga ni. Ya, tapi dia tak tahu. Dia buat. Jadi dia yang tak tahu tu, waktu dia buat pun Allah yang menetapkan. Ketetapan tu dengan Allah. Jadi kita tahu kita relax balik pada Allah. Tapi kita tengok permainan dia tu. Dia masih belum lupa lah. Dan itu saya cakap. Dia ini secara ni. Tapi bila kita sampai di peringkat, insya-Allah Allah tak sampaikan ke penumbuk. Allah akan elakkan. Melainkan kita tidak tulen, maka penumbuk tu sampai. Kalau kita tulen, sampai. Dan tak sampai. Insya-Allah. Dan kalau sampai pun kita maafkan. Dan mungkin dengan itu orang tu berubah. Dia menjadi orang yang beriman. Kan? Ada satu cerita Kristian tu, padu di rumah Kristian. Satu perompak masuk. Perompak barang-barang dia taruh dalam goni. Dia keluar, polis tangkap, bawa balik ke rumah padri tu. Kata, ini ke barang-barang kau yang dicuri apa tadi. Tidak, ini aku kasih dengan dia. Tengok tu. Orang tu jadi Kristian tu kali. Nampak tu. Paradigma tu. Kan? Itu yang saya cakap, Ali tumbuk awang-awang, tak ada, kau tak bersalah. Ini aku, tak ada. Kau tak bersalah. Kan? Bukan memang kehendak kau yang kau tumbuk aku. Kan? Dia tak faham, kita faham. Tapi ada hikmah. Tapi kalau dia tumbuk itu bukan ujian. Dia cakap ujian, habis. Itu apa? Pastilah. Dan ada hikmah, bila dia tumbuk itu, kanser hukuman mati. Dia tak boleh tahu, betul tak? Ya, ada hikmah. Kanser nak bertumbuk, baru nak tumbuk, pum, tu mati. Mati kan? Selamatlah, bersih. Ada hikmah. Kerana Allah tidak buat sesuatu yang sia-sia. Ketetapan dia tidak boleh sia-sia. Mesti ada hikmah. Tapi insya-Allah tak sampai peringkat itulah. Okey. Tapi jangan khawatir dengan manusia. Syaitan ni.
Pasal apa? Bila you lebih kuat, dia lagi lemah. Lebih you kuat, you berpengaruh, lagi dia tak suka. Itu pasal dia asut ni sahabat-sahabatnya anak, so bunuh Rasulullah. Itu yang diorang datang kan ramai-ramai. Rasulullah sudah diberitahu. Rasulullah keluar, taruh Sayyidina Ali seludung. Bahkan Rasulullah keluar, dia tabur pasir atas kepala mereka. Rasulullah jangan minta nampak. Ini ramai-ramai. Itulah, bukan kau yang melintah yang Muhammad. Itu yang melintah pasir itu. Kan? Jadi Rasulullah, aku lempar tak boleh. Bukan kau yang melempar Muhammad. Siapa? Zat dia. Kan? Zat dia. Sekali lepas Rasulullah dah lepas dan semua masuk nak bunuh Rasulullah, tarik selimut Sayyidina Ali. Siapa yang hasut? Syaitan. Dia menjerupai manusia. Dia masuk dalam tengah meeting, dia kasih idea. Dia mau jaga. Tapi insyaAllah pegang pada Allah. Dan bersabar. Inna allaha ma'as sabirin. Pegang. Janganlah cukuplah Allah bagi pegang. Jangan khawatir. Tapi cara tu, ni you dapat ni ilmu. Fikirkan betul-betul. Dan sebatikan. InsyaAllah cara pemikiran you. Mana tak ada orang buat dosa pada orang lain. Dan pada dirinya. Kan? Semua perbuatan itu dibuat oleh zat mengikut ketetapan. Tak ada pilihan. Kan? Saya tanya you, rambut jadi putih, rambut tu ada pilihan? Tak ada. Rambut tu mesti jadi putih tak? Kerana rambut tu apa? Zat dia. Kan? Okey. Jadi you naklah berserah seperti bayi yang baru lahir. Bila diberi ketetapan tu, bayi terima 100%. Diam. Tak banyak cakap. Bayi lahir dia, dapat keluarga nampak ya. Nak kakek, naikkan tongkol. Ada bayi bersungut. Ada bayi marah. Tak ada. Dia pun masuk pun dia cakap nak kakek, dia belum. Ya, betul lah. Itu nyanyi lagu Laobe ya. Dia masuk dengan lagu Laobe, dia nyanyi Laobe. Tak ada marah, tak ada apa. Dia pukul bayi, ada dia minta maaf dengan dia. Tak ada. Pasrah betul. Mau sampai ke peringkat. Dia terima diam. Pasrah. Jadi kita dah ada ni, apa berlaku, kita mesti terima ni. Yang lakukan pelakunya adalah zat. Zat mengikut ketetapan yang sudah ada. Tak boleh berubah. Manusia itu tidak wujud. Kemaafan terlekat pada manusia. Manusia tidak wujud. Saya tunjuk awak saya. Awak nafikan sifat kaum Hawa, awak nafikan sifat kaum Adam. Ada, itu zat ada jantina ke tak ada? Cakap dengan saya. Tak ada kan? Tak ada. Zat berjantina kerana lu mahfuz. Itu peranan ketetapan. You nafikan. You nafikan dinding ni pun. You tengok. Tak ada rupa macam ini dinding. Rupa zat macam kita juga. Zat. Walau dia bentuk dia tapi rupa zat tu. Macam kita rupa zat. You nafikan. Yang dia berupa tu kerana ketetapan. Seperti bayi baru lahir. Belum ada apa-apa. Lepas tu seperti saya kata dia janji Laobe kan. Itu ketetapan. Kalau kita faham ini, tak ada soal kemaafan. Berat ni. Apa Israel tak perlu minta maaf dengan Palestin, tak bunuh ribu-ribu. Susah orang nak terima. Itu yang Hidir berkata, bagaimana kamu boleh bersabar dengan perkara yang kamu tidak tahu.
Inilah perpisahan kita. Jadi kalau you tak boleh faham ni, paradigma you belum sampai. Jadi masih primary school, kan jauh, atau secondary. Ini dah university, dah lain, paradigma dah lain. Kan? Faham saya kak? Jadi kalau you sampai ni peringkat musuh-musuh yang lama, sudah lupakan. Dah tak ada soal, dia minta maaf lagi. Perkara-perkara yang lama, lupakan. Jadi tak bawa beban. You tak bawa baggage, tak bawa beban. You are free, bersih. You dah, fitrah you dah bersih. Seperti kanak-kanak. You sudah boleh kembali kepada Allah. Hai jiwa-jiwa tenteram, kembali kepadaku. Masuklah dalam jemaah aku. Faham ni? Faham satu dari segi praktis lainlah. Itu nanti ketetapan dia you practice insyaAllah. Ada soalan? Tak ada nama, zat tak ada nama. Itu ketetapan. Zat ni ketetapan. Lahir bayi ada nama. Dia keluar je, James Bond. Ada. Tak ada. Lahir tak ada nama. Kan? You kasih dia nama zero pun zero lah. Gasak dia kan. Berikulah sudah. Dia kita ni zat dalam penzahiran. You cakap dengan saya ni zat dengan zat. You masih ingat you wujud. You dah lebih dah. Yang kita berbual ni zat dengan zat. Kan? Tapi kita je. Ini zat dan penzahiran, zat dan penzahiran, zat dan penzahiran. Kita tak wujud. Lebur, jauh, lebur. Dah tak ada soal kita lagi. Kan? Jadi, bila dah tak ada soal kita, dia buat dosa, kita buat dosa. Bukan soal dosa kita. Dia tak wujud. Dosa tu dilakukan oleh zat mengikut skrip. Dia pendosa mengikut skrip. Kan? Nabi Isa cakap lagi cantik. Kalau kamu tidak pernah buat dosa, Allah akan buatkan satu kaum yang akan buat dosa. Supaya mereka tahu Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Dengar tu. Kalau kamu tak pernah buat salah, dosa, Allah akan bikin satu kaum yang buat dosa. Supaya baru mereka tahu Allah tu Maha Pengampun. Maha Pengasih, Maha Pengampun. Dengar tu. Itu pasal yang jahat dengan baik tu daripada aku. Kalau yang baik tu daripada aku, dia tak sempurna. Mesti dua-dua. Kau tahu orang yang jahat cakap, ya Allah, engkau tak pernah buat jahat. Engkau tak tahu macam mana jadi jahat. Betul? Aku tahu jadi jahat, engkau tak tahu. Dua-dua. Tapi dia tidak zalim. Dia jahat atau dia baik pada siapa? Zat dia sendiri. Pimai. Itu dia tamtu juga kan. Dia balik. Tapi awak kok umur peringkat saya. InsyaAllah ini boleh kita terima lah. Pasal kita dah banyak kendur lah. Tak macam dulu asyik nak sekarang tu semua kuatir kesihatan, boleh beribadah tu kan. Supaya ini masih okey, tak keluar rumah hilang 7 hari kan. Kan kalau kita gini pun kita pun masuk hospital, tulang dah tak kuat kan. Swing ni saja semua patah tutup mana hospital. Dah tak macam dulu kan. Tolak jatuh patah kan. Kalau dulu tadi sekarang tak boleh jatuh pun dangerous begitu kan. Tu pasal kau kat beli air naik pelan-pelan berdiri lah. Jangan naik begitu, darah naik, sap, berdemuk jatuh habis. Pelan-pelan, dah TUA kan. Jangan sebut tu, baca je TUA. Ada soalan apa lagi? Tak kita masuk lecture ni. Soalan. Ketapan ya, daripada zat dia mengambil peranan dari Lauh Mahfuz. Ini dia jadi manusia, ketapan dia manusia, ini kehidupan sebagai manusia.
Jadi dia lahir ketetapan tina dia. Lepas itu gaan dia. Lepas itu bangsa dia. Ini ketetapan keluarga dia. Kan? Ini yang hebat sekali. Agama dia. Kalau masuk agama ke keluarga Kristian, keluarga Kristian. Lahir dan keluarga Kristian, lahir dan keluarga Hindu. Lepas tu pelajaran dia. Dari kindergarten, primary, college, teknik ke universiti. Jodohan dia. Rezeki dia. Lepas tu bahasa. Dah ditetapkan. Boleh ubah? Tak boleh. Jadi jangan menyesal dengan hidup lu. Walaupun apa you sekarang. Kuli ke apa. Jangan. Pasal you tak wujud. Kalau kuli tu siapa jadi kuli? Tak. Siapa jadi kerani? Tak. Tak ada beza. You nafikan sifat kuli tu. You nafikan sifat kerani tu. Tak bersifat. Adalah ketetapan Allah tu satu ketetapan yang pasti dia. Tak. Rencana aku teguh. Tak boleh ubah. Ingat kalau kita boleh ubah, berarti Allah tidak pandai. Tidak bijaksana. Tak boleh. Bukan zat dia tengok ni. Kan? Lahir, remaja, tua dan arwah. Wassalam. Kan? Tapi kalau you nafikan ni, nafikan zat dia. Nampak? Ada reza, tak ada kan? Ini sifat dia. Jadi yang jadi bayi, yang menjadi remaja, lepas tu menjadi tua, lepas tu salam, siapa? Zat dia. Zat dia yang main peranan. Zat dia mengambil ketetapan. Zat dia. Faham? Ada kita wujud. Bila nafikan kita wujud. Orang Indonesia nahi. Orang Hindustan cakap nahi. Jadi bila kita binasakan, nafikan segalanya, apa yang akhirnya tinggal, ya nafikan. Ini binasa, ya nafikan. Atau binasakan atau nafikan semua yang sifat ni. Yang tinggal apa? Dan kalau baca apa buku sufi pun, dia mengatakan untuk mengenal Allah mesti nafikan yang wujud ini. Dan bahasa orang putih annihilation, annihilate. Nafikan yang wujud ni, baru yang kenal dia. Kalau kita nafikan tadi, kita nafikan, binasa atau nafikan yang tinggal ada. Jadi kalau kita balik sini kan, you nafikan apa yang tinggal, lagi sekali you nafikan apa yang tinggal. Macam mana drawing bagus tak? Jadi ini drama dia. Zat dia memainkan peranan mengikut skrip yang saya tertulis di mana? Lauh Mahfuz. Kita tengok ni. Tiadalah kehidupan dunia ini selainkan apa? Main-main dan senda gurauan. Dia sendiri yang aku. Tengok lagi. Dan tiadalah ke dunia ini melainkan senda, gurauan dan main-main. Tengok Profesor Stephen Hawking, saintis. Mungkin hidup ini adalah satu drama ciptaan komputer ilahi. Dia pun. Kalau ini kita punya kehidupan ni adalah satu drama ciptaan komputer ilahi, berarti kalau kita ni manusia ni kehidupan atau ciptaan kehidupan semuanya ni adalah dalam satu cakra padat. Tak tahu Allah ada berapa cakra padat ni. Ni faham? Faham ke tak? Kalau kita semua ni hanya satu cakra padat ilahi tau. Dia drama satu. Berapa banyak lagi kita nak action terror lah kan, nak ubah-ubah kan, kan? Macam kita asyik tengok Hindustan fed up lah, nak tukar Inggeris, fed up, South Korea lah, fed up lah, China fed up lah,
Tengok India pun boleh kan. Dan penghabisan semua dah tak boleh. Tengok TV mati lah. Itu kalau ini kita sebutkan ada satu cekera padat dan CD lah. Banyak CD lah ada kan. Kita lagi naik. You tengok CD tu. Lakonan tu macam betul tak? Kadang-kadang kita terikut nangis tu lah. Cerita sedih kan nangis. Kadang-kadang syok tengah makan tau. Mak mertua jalan dekat depan dia tak nampak. Bersungut orang tua tu kan. Aku pun dia tak nampak. Dia syok tengok TV. Perut aku bergoncang-goncang lapar. Dia belum masak kan. Syok lah. Saintis pun boleh terima. Ini adalah satu drama. Soap opera. Drama. Soap opera. Jadi kesimpulannya apa? Itu dia. Zat dia bersama ketetapannya menjadi dramanya. Ada campur tangan manusia? Ada. Kau dah tahu ni mau surrender tak? Mau angkat tangan, menyerah, reda. Ini dia. Jadi siapa yang diperintahkan pertama-tama menyerah diri? Rasulullah. Ya Muhammad, nak kau lah pertama-tama menyerah diri. Dan Rasulullah kata, dan aku menyerah diri, begitu juga yang mengikuti aku. Tak boleh lari. Semua tu berlaku, urusannya di tangan siapa? Tangan siapa? Ketetapan tu di tangan siapa? Zat tu siapa punya? Ada campur tangan. Tengok ni. Katakanlah semua dari Allah. Mengapa orang tu hampir tidak memahami pembicaraan sedikit? Kau tak wujud. Dan semua itu terletak pada tangan Allah semata-mata. Daripada itu datang buruk dan baik. Dia tentukan segala awal lagi ketetapan dia. Surah Al-Qadir jalani. Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab utusannya, hari akhirat dan buruk dan baiknya takdir. Semua itu datang daripada Allah, buruk atau baik. Ada campur tangan kita, boleh ubah. Tak boleh. Boleh terima. Paradigma boleh tukar. InsyaAllah kan. Kan? Itu tak ide kau. Dan bukan aku melakukannya menurut kemahuanku, kehendak aku. Itu yang awam berkata pada dia, kau tak bersalah Ali, tapi aku tumbuk kau. Aku tahu, tapi itu kau buat bukan dengan kemahuan kau. Tengok tu. Ini lima apa ni? Buku ni. Buku 5 bantang kau tak bukan dengan kemahuan aku. Bukan. Dia tidak faham. Seperti Nabi Musa tidak faham. Itu dia kau. Itu tak. Ada yang dulu maki Hamun dia kan. Cari pasal dia kan. Pasal dia yang jaga mak. Sampai mak meninggal. Bila bagi harta dia dapat 2, dia dapat 1 kan. Jual rumah tu 300,000, dia dapat 200,000, dapat 100,000. Tapi dia yang jaga mak. Tapi ini falaid je lah. Bukan dia berkendak. Memang sudah falaid dia dapat. Jadi maki Hamun ni macam-macam kan. Tak pernah apa tu malam tidur kat si jaga mak. Saya yang jaga siang malam. Tak pernah mandikan mak. Tak pernah tu. Dapat 200,000 Saya dapat mana boleh ada. Itu dia tanya Allah kan. Bukan dengan kita kan. Tapi cakap dia begitu. Kita terima. Dia tak tahu 100,000 tu kita ambil satu. Kita pergi kat Indonesia. Kita binakan satu masjid. Kita khas sedekah untuk mak. Dia tak tahu. Kan? Kita pun tak boleh cakap. Dia maki. Kita sabar. Penghabisan agaknya dia dah reda. Dia datang minta maaf.
maafkan saya lah, saya maki abang depan orang ramai. Tak ada, engkau tak ada salah abang. Tu saya maki, tak ada, engkau bukan kau yang buat. Itu yang terberajat kan. Jangan, bukan kau yang buat. Yang mulut cakap bisa detik. Bukan saya yang buat, dia detik. Oh, aku saya bukan kau yang buat. Dia tidak akan faham. Nak terangkan dia susah lah. Ini dah advance level kan. Betul tak? Kalau nak terangkan advance level kan. Jadi kita nak bilang dengan Palestin kan, Israel tak berdosa. Macam mana kita explain? Dia macam mana dia nak explain pada Musa? Ini bukan kemahuanku, bukan kehendakku. Macam mana nak explain? Tak boleh. Kan? Mesti ada itu basic tu. Sikit. Lama-lama jadi bukit. Dan terpaksa kita tak boleh menetapkan, jangan memikirkan, jangan menetapkan, celaka kau bagaimana kau menetapkan, celaka. Semua urusan tangan siapa? Siapa yang menetapkan? Kita tahu dulu macam mana nak menetapkan. Paradigma mau berubah. Saya doa ya Allah, amin ya Allah. Ubahkanlah paradigma mereka. Semoga sampai peringkat ini. Amin. InsyaAllah. Terasa Habil dia tak nak lawan. Kau nak bunuh aku takkan lawan kau. Menggerakkan aku melawan kau. Dan pasal dia sudah tahu. Yang nak membunuh dia pun siapa? Dan kalau ada ketetapan dia mesti kena bunuh tak? Terus dia tak nak lawan. Kalau dia nak dah kena tikam, dia nak meninggal, Kabil kata, Abil, sorry Abil, aku minta maaf, aku bunuh kau. Abil cakap, bukan kau yang bunuh Abil, Kabil, jangan, tak payah minta maaf, bukan kau yang membunuh. Hah? Ini pisau yang rodok kau cakap aku, bukan kau yang membunuh. Bagaimana kau tahu bagaimana kau boleh bersabar pada yang kau tidak tahu? Ini dia. Dia cakap sama. Dan itu pasal sekali kena bunuh, dia maafkan. Dia tak bunuh dia pun. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman kena bunuh. Dia tak kelas. Ada orang tahu. Paradigma mau berubah. Kalau jumpa macam orang macam gini, kita percaya tak? Pasal dia bercara suci. Ini suci lah. Suci dalam. Bukan suci kat itu Olympic game. Itu suci. Ini suci. Suci. Ini orang suci. Real suci. Tapi dia tak ada orang buat dosa dengan dia. Dan dia pun tak ada simpan apa-apa suci. Dia lihat semua itu zat dalam urusan. Itu pasal Allah berfirman, dia tidak tidur. Dan setiap masa dia dalam kesibukan dia mezat. Itu pasal bukan kau yang membunuh Muhammad, bukan kau yang melimpah Muhammad yang melimpah. Jadi Rasulullah dia yang tanah, terbalik, bukan kau tanah. Dia dah faham. Baru cool. Pasal yang memanah siapa? Zat dia. Bukan kau yang melimpah. Dia dah faham. Zat dia baru cool. Dia dah faham. Jadi itu dia. Kalau kita sudah faham, baru kita boleh jadi cool. Kalau tak, baru kita tencam balik dan jemaah dia. Itulah dia Nabi dia berkata. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Dan dia sampai di peringkat kita cakap, tak, dik, kau tak maki abang. Bukan kau yang maki abang. Kan? Yang saya maki jerit-jerit kuat-kuat semua orang boleh dengar tu. Saya kutuk abang lah, mata duitan lah, mak mati ambil duit mak sampai begitu banyak, saya yang dapat sedikit, saya macam-macam maki abang. Bukan saya yang maki tu, bukan kau yang maki,
Itu dia, ini dia kan. Bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang belum kamu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Ini dia. Ini dia. Paradigma hidup dengan Musa. Itu pasal bila Musa cakap dia lah yang terpandai, Allah berfirman kau cari begini tempat. Bila itu ikan melompat, di situ ada satu hamba Allah kau belajar dengan dia, itu hidup. Musa ingat dia yang paling kasar ni. Kan? Saya ada jalan dengan dia rakan, satu tempat ikan tu melompat, tapi dia rakan tidak bilang. Dia jalan jauh, dia nak masak tu. Baru rakan dia, oh ikan tu dah melompat kalau dia balik semula. Di situ aku nak pergi. Di situ je berhidur. Kan? Itu dia bunuh budak tu. Musa, ini saya jadi perkara yang salah yang besar. Mana kau boleh buat ini? Bukan aku buat dengan kehendak aku atau kemahuan aku. Kau tanya budak tu kan, kau bodoh orang, kau lihat bukan kemahuan kau. Iya, itu bezanya kan. Bezanya. Kita dengan adik kita, tak, kau tak maki abang, kau tak ada salah apa-apa, bukan kau yang maki abang. Saya maki abang sampai saya apa tu gigi palsu pun jatuh kan. Sampai hilang saya cari tak jumpa. Itu saksi yang saya maki abang kan. Tak, kau tak maki abang. Astaghfirullah, nangis. Panggil. Kau dengar tak aku maki abang? Dengar. Habis tu cakap aku tak maki dia. Macam mana kan? Ampun kau kasihan selamat. Itu dia belum ada pengetahuan yang cukup. Saya tak boleh faham. Dia perpisahan di antara aku dengan kamu. InsyaAllah sampai paradigma ni kan. Oleh satu jadi manusia yang mulia dan suci di sisi Allah. Baik dan tenteram. Tenteram habis. Itu yang Allah berfirman, hai jiwa-jiwa tenteram, kembali kepadaku. Masuk dalam jemaah aku. Macam mana hidup dia tenteram bunuh budak tu? Dia sampai di peringkat. Dan dia siapa yang mati budak tu ke apa dia? Dan dia kena bunuh pasal itu apa? Ketetapan. Tak lari. Paradigma pasti berubah. Sesungguhnya telah ada pada Rasulullah. Itu dia ampunkan hindun, dia ampunkan wasi, dia ampunkan segala-gala yang buat salah pada Islam dulu. Dia lepaskan. Tak ada bunuh-membunuh. Tak ada. Pasal paradigma lain. Dia tengok ISIS, habis dia korbankan American Reporter 2 kan? Tak ada kerja, cari kerja. Dia tak Ayatollah masuk, banyak dia bunuh. Rasulullah tak ada paradigma lain. Betul ini Nabi Isa. Kalau mereka pukul kamu di sebelah muka, beri mereka pukul di sebelah lagi. Jangan balas kezaliman dengan kezaliman, kerana itu perbuatan haiwan. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, dan berdoalah yang baik untuk mereka yang benci kamu. Api tidak boleh dipadamkan dengan api, tapi dengan air. Kerana itu aku berkata kepadamu, kamu tidak akan dapat menunjukkan kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Saksilah bahawa Tuhan memberi cahaya matahari kepada yang jahat dan yang baik. Begitu juga dengan hujan. Justru itu hendaklah kamu berlaku baik kepada semua, kerana itu sudah tertulis dalam undang-undang. Jadilah kamu mulia kerana Tuhan itu adalah maha mulia. Jadilah kamu suci kerana aku maha suci. Kerana aku Tuhan maha suci. Dan jadilah kamu sempurna kerana aku Tuhan maha sempurna. Nabi Isa pukul sebagai kasih lagi pukul. Kan? Pasal dia sudah tahu. Kan? Bersalah tak? Tak bersalah. Ini dia. Hanya orang berilmu yang memahami. Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat. Kan? Ini
sama orang tahu dan tak tahu kan, orang melihat dan orang membuta, maka bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. So, saya takut pada orang yang berilmu lebih berat dari 1000 orang yang beribadah. Jadi tak ada soal maaf, betul tak? Tak ada soal maaf. Yang melakukan pun apa? Yang dah dilakukan pada siapa? Zat juga. Mengikut apa? Ketetapan. Tak ada soal maaf. Tengok ni, Israel dia bom, dia pakai kapal terbang pesawat, dia pakai apa ni, kereta apa, kebal, bom habis, banyak mati. Israel pun ada mati. Dan bila kita tengok ni, pertama kita nampak apa? Apa kita nampak? Kita dah belajar. Kita nampak apa? Apa cakap? Selain dari zat, apa kita nampak? Ketetapan. Ini bom mengebom ni semua apa? Mati-mati semesti apa? Ketetapan. Dan siapa yang melakukan dia? Adakah Israel berdosa? Adakah Palestin berdosa? Kita sampai di peringkat tau. Kau turun bawah masih berdosa. Mau capuk sebiji kan? Yalah. Kau sampai di peringkat. Tak ada. Tengok. Kawan baik. Lahut. Boleh baik. Pasal kalau boleh maafkan. Bukan soal maaf. Kalau lupakan. Kalau tak ada soal maaf. Dan baru boleh aman. Tapi ni peringkat ni lah. Sebelum kita naik menjelajah di atas. Itu tengok ni. Shinzo Abe ni. Dia pergi di Yasukuni. Di sini yang ada apa tu, general-general yang bunuh orang. Ini yang war criminal. Ada apa tu, dia pakai tablet lah. Yang hormati tablet tu. Jadi dok mengamuk kan ni South Korea. Dan ni dia reflect. Mengamuk China. Padahal ini berlaku 45 kan. Sekarang dah lebih setengah abad pula. Tapi boleh maafkan, tak boleh apa? Lupakan. Tak boleh. Bertahun dah. Dan Lee Siang Lin berkata, aku faham apa Abi nak buat. Bagi dia nak start sejarah baru. Jadi sejarah lama dilupakan lah. Kan? Pasal dia pergi situ, yang lama lupakan. Ni tempel lah. Bukan saya tu general, lain dia ada kat situ kan. Dia nak start sejarah baru. Itu yang Lee Siang Lin cakap. Aku faham apa Abi nak buat, dia pergi ni. Ni apa tempel tadi tu. Yasukuni Shrine ni. Aku tahu apa dia nak buat. Dia nak menempuh sejarah baru. Nak lupakan sejarah lama. Tapi China dengan Korea tak boleh. Sejarah lama tetap melekat kerana ada apa? Parut. Nak sampai pada keamanan, mau keamanan, China, Korea dan Jepun mesti sampai itu peringkat. Paradigma mesti berubah. Baru boleh lupakan. Berarti China pun tak bersalah, Jepun tak bersalah, Korea tak bersalah, Jepun tak bersalah. Kalau you cakap dengan Korea, no, Jepun tak bersalah, dia tembak you. Masa belum sampai tu, tak boleh aman. Kan? You yang cakap tak bersalah pun dia tembak. Belakang tu, dia kata, sorry, dia kata, you tak bersalah lagi, dia mabuk. Desrin School ni, ini yang mati 334 orang, kebanyakan kanak-kanak. Ini yang dekat Rusia, ini banyak mati, ni sekolah dia. Dekat mana? Chesnya. Kat mana? Adalah. Cari sendiri dah. Ini kita tunggu peringatan ni. Tiap-tiap tahun orang datang taruh bunga tu. Dan boleh lupakan. Yang anak-anak kan, tengok gambar nangis semua. Tengok ni. Nangis tak. Air bah. Boleh dia maafkan. So, anak aku tahun ni dah 14 tahun tu. Masih ingat.
Kan? Macam mana nak lupakan? Tarut tu mesti ada. Kan? Tapi itu silap kita. Itu anak kita ke? Kan? Itu dari segi sifat. Bila kita tengok di sebalik tu apa? Itu yang Nabi Nuh kena tegur. Jangan kamu jadi orang yang jahil. Kan? Dia. Kalau you boleh lupakan, forget. Kalau boleh. Nak lupakan paradigma. Berarti dia berkata, mereka tidak bersalah. Ini ketetapan. Zat pastikan ketetapan itu berlaku. Jadi yang mati pun zat dia. Zat pastikan dia mati. Bukan campur tangan kita. Baru boleh. Itu yang Syekh berkata. Pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak atau yang mendiamkan kecuali Allah. Tidak ada baik, tidak ada jahat, tidak ada rugi, tidak ada untung, tidak ada faedah, tidak ada anugerah. Dan tidak ada sekatan. Tidak terbuka dan tidak tertutup, mati dan hidup, mulia dan hina, kaya dan tapa. Bahkan segala-galanya di tangan Allah. Dia punya ketetapan, dia punya apa? Zat dia. Di tangan dia. Segalanya bergantung kepada. Betul tak? Zat dia juga apa? Striker. Zat dia back, goalkeeper, midfielder, referee, linesman. Kamu. Buat. Jadi macam mana dia boleh ada heart attack, boleh kalah? Kan? Dan bila penalty dah, you dah tahu satu tulis. Dia tendang tu masuk tak masuk dah tertulis. Jadi tak boleh heart attack kan. Dah tertulis masuk ke tak masuk. Dah tak ada tension. Kau tak gol. Dah tertulis. Kita menunggu saja apa yang macam kita menunggu besok kan. Kalau tak kiamat besok datang. Sama. Dia gol tak gol lah steady. Tak sama. Striker, back, goalkeeper, midfielder, referee, linesman, semua zat dia. Termasuk dia cakap apa? Tanah bola kan, goal post, bola, supporter kan. Jadi dia score gol kan, gol. Apa dah kau sama ni dah 11 gol lah, teruk kau. Tapi dia apa, coach dah bang, jangan salahkan dia tak bersalah. Kan, dia cuba tercegah. 11 gol tak bersalah. Masuk lagi pun tak bersalah. Ada hikmah kan. Hikmahnya dia kena buang square cup. Sama manager sekali. Tapi itu cara pemikiran lain. Macam mana orang nak musuh dengan you? Itu macam mana orang nak musuh dengan you? Kan? Macam mana orang buat dia macam budak-budak. Macam mana you buat pun dia nangis dia tu baik ketawa. Dan mana dia nak balas? Dia senyum. Tak, you tak bersalah. Asyik tak bersalah. Inilah orang PA tak bersalah. Nickname tak bersalah. Kan? Pasal mata dia nampak lain. Inilah orang-orang Allah. Mata dia tak berganjak tu. Zat ketetapan tak berganjak, pemikiran dia sudah lain. Okey, hendaklah dia jangan merungut atau bersusah hati tentang apa saja ditimpakan Allah kepadanya, sama ada baik atau jahat. Hendaklah dia reda dengan senang hati terhadap apa yang dilakukan. Reda. Pada hakikatnya kesentosaan, kebahagiaan terletak dalam perhubungan langsung dengan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tawakal bulat dan sentiasa reda. Tidak, engkau tidak berdosa. Tidak, engkau tidak bersalah. Ya, ingat, itu the magic word. Dan macam mana orang terpijak kaki macam orang, dia pijak lembut kan? Sorry, tak, kamu tak bersalah. Itu saya pijak. Tak, engkau tak bersalah. Kata minta maaf. Dia tak faham kalau dia tak sampai ini peringkat. Seperti Musa tak boleh faham. Kan?
Hendaklah kamu sentiasa sabar, redah, menyesuaikan diri kamu dengan Allah. Tenggelamlah diri kamu dan lautan lakuannya. Terima. Jadi hendaklah kamu sentiasa redah, sabar, berpegang teguh kepada Allah. Ya? Redah raya dengan Allah, bertambah hampirlah dia dengan Tuhan, bertambah cintanya. Jadi bila you maafkan, bukan saya maaf, you lupa kan, you tak bersalah, kau tak berdosa. Alangkah suci orang ni, mulia. Ya? Macam mana orang buat Tuhan dia kan, kau tak bersalah, kau tak berdosa. Berarti dia reda ketetapan Allah yang dijalankan oleh zat dia. Reda. Dan ini orang suci, tak bersih sini. Dan macam mana orang buat dia macam bayi senyum. Bayi you kasih racun dia minum tak? Minum. Apa? Honest lah. Jujur. Barang kita dah gini kan cucu-cucu gitu. Tuk minta maaf lah tuk. Kenapa? Saya pecahkan tentuk tadi. Tak apa nak cu, kau tak buat salah. Lari tak buat salah. Cucu mana? Dia baru pun tak bersalah tak? Wah, tuk ni magic lah tu. Semua tak bersalah. Tapi itu dia kan, kita ada pandangan lain, fahaman kita lain, paradigma kita. Macam mana nak explain yang cucu ni kodrak dia jadi bengang kan? Nak fahamkan, bukan senang kan. Ini boleh mendatangkan keamanan kepada dunia kan, kalau diamalkan. Wahai orang-orang yang berjiwa yang pencam, hai jiwa pencam, kembali kepada Tuhanmu, berpuas hati lagi, diredai, masuklah jemaahku, masuklah dalam syurga. Kalau boleh praktikkan, ia memang jadi suci. Pasal tak ada orang yang berdosa kan you tu, atau bersalah gitu. Apa orang buat pun tak salah, tak fahaman you lain. Macam mana you nak bawa beban tu? Dia tak ada beban. Langsung tak ada beban, tak ada memikirkan beban. Terus berserah. Kalau kita buat suatu kesalahan pun dia tahu bukan dia buat. Jadi dia bukan aku buat dengan kemahuan ku. Balik pada Allah, berserah. Dan balik. Baru datang keamanan dunia. Baru hilang permusuhan, hilang keracunan dalam segala bentuk. Dia jam masuk tangan ke ulah pun dia tak giat sekarang kan. Kanak-kanak perempuan boleh main dengan singa buas, serigala boleh jadi anjing. Bumi dipenuhi kedamaian seperti air yang tenang dan bencana. Berarti ini akan sampai. Ini stage apa? Peringkat akan datang. Pasal sudah ada hadis dia. Sudah ada hadis sahih akan sampai. Kalau kita dah perkatakan ini suatu dia putih dia. Ada putih dia. Betul lah putih ya. Kasak dia lah kata putih lah. Jadi Allah jadi kamu berbangun dan kamu saling kenal mengenal. Dan paling mulia di saya orang yang paling bertakwa. Begitu ada ini betul-betul bertakwa high class tu. Tengok bayi aman ya. Tak kira bangsa apa, tengok aman tak. Ya aman. Ada dia tolak, macam ni tak ada. Boleh nyanyi joget-joget. Tak ada. Tak boleh aman damai. Kerana fitrah yang bersih. Boleh kita terima ni kan? Boleh kita tengok di sini. Kami melebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas makhluk-makhluk yang lain. Kami muliakan anak-anak Adam, memudahkan segala yang ada di langit yang di bumi. Kalau kita sebut dia punya khalifah kan? Dia kasih kita ilmu dia. Belajar, ikra, belajar. Aku mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahui. Bila kita sampai di peringkat Allah akan kasih kita lebih ilmu. Akan aku tundukkan langit dan bumi. Akan aku tundukkan matahari.
bintang-bintang kepada kamu. Hebat. Itu kita akan menjelajah di atas. Kan? Karena Allah akan kasih kita kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya supaya kita sucikan nama yang dicemarkan oleh syaitan dan iblis di atas. Lepas itu kita supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Perang mereka supaya tidak ada perang mereka. Dan selepas kita menang, kan, ramai 10-9 mereka satu kita, dan menang dulu, ya, ini perang bambu. Orang-orang di jalan Allah, orang-orang kafir berperang jalan tagut. Peranglah mereka ikut-ikut syaitan, perang. Kan, kerana kita kena bawa dia balik menyembah Allah. Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk jadi jin, dia pun masuk dalam jin. Ini amanah yang diberikan kepada kita. Untuk menjaga amanah itu mesti sampai paradigma ni. Dan sudah hadis sudah ada, kita akan sampai. Dan kita dah kalahkan mereka. Sudah dalam yang benar dan yang sesat. Dan untuk barang siapa yang ingkar yang dia sembah ke atas dan beriman ke dalam kesatuan buku tali yang kuat putus, tidak ada paksaan. Kalau kita sampai dah tak ada kejam lagi, tak ada kezaman, tak ada. Kita perang kerana sudah disuruh perang ketetapan, tapi ketetapan tidak suruh bunuh, perang saja. Lepas tu apa? Pujuk mereka, tak ada paksaan. Lepas tu Allah berfirman, serulah mereka dengan hikmah, kebijaksanaan, dengan hak yang lebih baik. Itu dia. Pasal itu kita dah sampai ni paradigma, kita dah boleh menjadi khalifah dia yang tulen. Kita dan tundukkan mereka, tapi tak ada kezaliman, tak ada paksaan, tak ada apa. Tengok ISIS masuk, habis dia tembak askar-askar Syria yang ditangkap mati. Habis. Tapi kita tak boleh begitu. Paradigma kita lain. Dia menjadi engkar kepada Allah kerana apa? Dan dia itu apa? Zat. Itu tak boleh hilang tu pandangan. Sentiasa bermain tu. Kita kena hikmah, kebiasaan, nasihat pengajaran yang baik, berbahas dengan baik. Baru dia masuk Islam, Allah berfirman, sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Itu pasal dia kena hidup sampai hari kiamat untuk menyaksikan ini berlaku. Menyaksikan ini berlaku. Dan kita tengok juga, lepas itu tengok, aman, kita boleh hidup dengan syaitan, kita sampai peringkat boleh bergaul dengan alien, binatang yang keluar dari perut bumi. Dan kau beli ini daripada mana? Aku beli ini dari si binatang yang bermoncong lah. Alien. Kau boleh hidup dengan alien pasal kita paradigma suasana. Alien tu apa? Zat dia. Dia jadi alien kenapa? Rupa alien kenapa? Tengok tu, kita dah boleh terima. Tak ada beza. Betul kita boleh peluk syum dia. Dan pasal zat juga. Jadi di hari muka tak ada masalah. Ada masalah? Tak ada masalah. Saya pun tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Saya berhenti sih. Kalau ada lebih foolish, masuklah tamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.